Didik TV KPM. Wow, sedapnya. Ada pisang lah. Nak makan lah. Ish, kenapa lembik je pisang ni? Ini pula macam dah ada kotor-kotor, dah ada hitam-hitam ni. Boleh makan lagi ke pisang ni? Boleh kot, tapi kalau sakit perut nanti macam mana pula? Kenapa dia lebam ni? Mira, cikgu nampak tadi nak makan pisang. Hai cikgu ni. Iyalah cikgu. Hai. Mira nak makan tapi macam dah rosak je pisang ni cikgu. Itulah cikgu bawa pisang segar ni. Cikgu nampak pisang Mira tu macam dah rosak. Baiknya cikgu. Okey, kita boleh makan pisang segar lepas ni ya. Boleh cikgu, tapi kan cikgu Mira pelik lah cikgu. Mira baru je beli semalam pisang ni. Dah rosak. Kenapa? Cikgu pun beli semalam. Itulah cikgu nak tanya ni, kenapa mudah rosak ni? Mana Mira letak semalam? Mira semalam cuma letak atas meja makan je cikgu. Oh, cikgu letak dalam peti sejuk. Beza. Beza. Kenapa, Kalau nak tahu, jom masuk kelas cikgu. Wah, jom cikgu ni. Okey, Masuk kelas. jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda bersama saya Syamira Nazir di dalam slot menengah atas Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran yang penuh dengan uji kaji. Kenapa pula ada uji kaji, ada eksperimen ni? Kerana hari ini kita nak belajar kimia untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Kadar Tindak Balas. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Ayo kita saksikan profil beliau. Bukan biasa-biasa, cikgu kita merupakan seorang guru cemerlang kimia dan di studio kita ada cikgu Nik Adiwati Nik Arif. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Wah, cikgu Nik, selamat datang ke studio cikgu. Terima kasih. Dan tak lupa juga turut serta dengan kita pada hari ini cikgu Jurubahasa Isyarat cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih cikgu Ilda atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah cikgu Nik, kita ada pisang. Kita bukan nak buat cucur pisang hari ini cikgu. Bukan. Kita nak belajar tentang kadar tindak balas kimia. Boleh cikgu Nik terangkan tentang tajuk kita pada hari ini? Silakan cikgu. Baiklah Hai. Tajuk pada hari ini ialah aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian kita. Okey, baiklah cikgu terangkan tentang ini tajuk dia. Okey, standard pembelajaran kita ialah aplikasi yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Kita cuma ada satu standard pembelajaran sahajalah untuk hari ini. Baiklah, hasil pembelajaran ialah pada akhir siaran, cikgu harapkan murid mendapat menjelaskan dengan contoh aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian. Kita cuma ada satu hasil pembelajaran di sini. Baik. Kita ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama, kita ada faktor saiz bahan. Baik. Yang kedua, kita ada faktor kepekatan bahan. Yang ketiga, ada faktor suhu bahan. Dan yang keempat, faktor kehadiran mangkin di dalam sesuatu tindak balas. Jadi 4 faktor ni akan mempengaruhi masa yang diambil untuk tindak balas berlaku, atau kita panggil kadar tindak balas. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh kadar tindak balas yang di dalam kehidupan harian kita pernah jumpa kan. Yang pertama sekali dari atas ini, selalunya penggunaan air panas semasa membancuh minuman adalah lebih baik, lebih cepat daripada kita bancuh menggunakan air sejuk. Kemudian contoh yang kedua, penggunaan pil antasida dalam bentuk kunyahan lebih senang berbanding dalam bentuk kapsul atau tablet.
Okey, kemudian contoh yang ketiga ialah mencuci pakaian dalam suhu tinggi lebih cepat, okey, dan lebih senang untuk membunuh kuman ataupun bakteria. Okey, contoh yang keempat ialah menggunakan pewangi semburan dalam molekul yang kerana pewangi semburan bermolekul yang lebih kecil berbanding dengan pewangi gel. Ini empat contoh yang ada dalam kehidupan harian kita yang memang kita selalu aplikasikan dia. Ya. Okey, seterusnya, kenapa kita kena belajar ya? Apa kepentingan aplikasi kadar tindak balas kepada kehidupan manusia? Okey, dalam kehidupan kita mahupun dalam industri, kita boleh mengawal sesuatu proses tindak balas mengikut keinginan atau kepentingan kehidupan kita. Tidak semestinya tindak balas yang berlaku dalam kehidupan kita tu tak semestinya kita nak cepat saja siap. Ada tindak balas yang memerlukan masa yang lambat supaya penghasilan sesuatu produk atau bahan tu lebih optimum. Ya. Okey. Itu dia tentang aplikasi tindak balas kimia yang kita nak belajar hari ini. Macam Cikgu Nik kata tadi ada 4 faktor. Suhu, kepekatan, faktor kehadiran mangkin dan juga orang kata saiz bahan. Agak-agak apa kaitan semua tu? Jangan risau, nanti kita akan buat eksperimen ni bersama-sama kerana hari ini kita belajar kimia. Kimia penuh dengan uji kaji. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak aktiviti menarik hanya di Menengah Atas. Didik TV KPM. Macam kurang wangi lah studio ni. Wish, tak wanginya. Nasib baiklah ada pewangi. Macam. Tak bau apa pun. Tak bau apa-apa ni. Ini pewangi juga ni. Tapi ni penyembuh. Cuba try yang ni. Oh, wanginya. Spray. Barulah wangi. Kalau yang ni tak wangi pun, tak kenapa. Yang ini yang terbaik ni. Kita guna penyembuh pewangi. Wah, wangi ni studio. Wanginya. Mina guna apa ya? Kenapa wangi Cikgu tu? ni. Wangi kan Cikgu? Mira dah spray dah. Mira guna penyembuh Cikgu. Penyembuh ya. Kalau guna yang pepejal tu, dia akan ambil masa yang lama kan untuk berbau wangi. Tapi kalau penyembuh serta-merta bau wangi. Betul tu. Tapi persoalannya, kenapa pula macam tu Cikgu? Ini cepat, ini lambat. Okey, itu yang kita tajuk yang pertama untuk hari ni. Okey, iaitu faktor yang pertama kita ialah faktor saiz. Okey, yang Mira guna awal tadi ialah penyembuh gel ataupun penyembuh dalam bentuk pepejal. Okey, pepejal ni saiz molekulnya adalah besar. Jadi, luas permukaan molekul pewangi tersebut kecil. Bila kecil, dia akan lambat bertindak balas dengan udara. Seterusnya, kita lambatlah untuk mendapat bau tu. Walau bagaimanapun, bagi penyembuh semburan tadi, tindak balas dengan serta-merta kerana molekul dalam bentuk gas itu lebih kecil. Jika molekul kecil, luas permukaan perisi padu molekul wangian tu dapat menyerap dengan cepat dalam molekul udara. Sebab itulah kita dapat bau dengan serta-merta. Oh, begitu. Okey, maksudnya ada faktor saiz pewangi tu tadi. Okey, baiklah cikgu terangkan dari segi saiz ni ya. Okey, kenapa kita nak guna dua pewangi yang berbeza tu? Apa beza dia kan? Okey, ini pewangi jenis ini membebaskan wangian dalam bentuk molekul yang lebih kecil. Macam cikgu terangkan tadi, dan meningkatkan luas permukaan yang bertindak balas. Manakala pewangi gel, luas permukaan yang terdedah kecil, jadi akan mengambil masa yang lama sedikit lah. Walau bagaimanapun, adakah pewangi gel ni, walaupun dia ambil masa yang lama, adakah dia tidak baik? Dia baik juga kan baik dari juga, segi cikgu. apa kepentingan menggunakan pewangi gel berbanding semburan. Kalau pewangi gel mungkin dia tahan lebih lama Cikgu. Ya, bagus. Betul jawapan tu.
pewangi dalam bentuk semburan, kita akan mendapat wangian dengan serta-merta. Manakala pewangi dalam gel, kita dapat tahan lama. Pewangi tu dia ada wangian dia. Cuma dia akan ambil masa yang lama dan tahan lama. Itu kebaikan dia. Maknanya setiap perkara yang dilakukan yang ada di sekitar kita tu ada kepentingan baik dan buruk. Baik dan buruknya lah. Okey, jadi pewangi kebaikan dalam tulisan hijau tu memberikan kesan yang serta-merta lah kalau kita guna semburan. Manakala kalau dalam gel atau pepejal memberikan lebih penjimatan kepada pengguna. Dua-dua ada kebaikan dia. Jimat lah cikgu yang lambat habis sikit kan. Selalunya kalau pewangi tu cikgu guna sebulan boleh tahan lah. Ya. Okey. Mira nak tahu lebih lanjut tak tentang beza antara kedua-dua saiz ni, saiz kecil, saiz besar? Mestilah nak cikgu. Nak kan? Sebab nak uji juga cikgu kalau saiz yang besar bagaimana, yang kecil macam mana, betul ke yang ini lebih cepat, ini lebih lambat? Nak cikgu? Kan? Menarik kan? Okey, jom kita lakukan uji kaji. Okey. Subjek kimia ni kalau tak ada uji kaji tak menarik lah kan. Baik kita buat uji kaji. Okey, sekarang cikgu ada tablet melegakan sesama. Tablet ni selalunya kita letak dalam air sejuk ataupun air suam dan dia akan larut dalam air. Okey, lepas tu kita boleh minum air dia lah. Okey, untuk yang kita nak buat dekat studio hari ni, okey, cikgu ada tablet yang belum dipecahkan. Cikgu saiz besar lah maksudnya untuk cikgu. Okey, Mira punya tadi cikgu nampak Mira dah menumbuk. Maksudnya Mira dah hancurkan. Betul. Tablet yang sama ni, sama saiz tapi sudah dihancurkan. Ya. Okey, lepas ni, okey, Mira masukkan dalam bika. Baik. Tablet yang dah hancur tu, kita akan buat seolah-olah pertandingan lah. Okey, cikgu. Kita nak tengok siapa punya tablet yang larut lebih cepat. Siapa punya tablet tu? Okey, kalau macam tu, Mira punya saiz pada awalnya sama juga dengan cikgu kan? Pada awalnya sama. Lepas tu Mira dah hancurkan dia. Sekarang saiz Mira ialah saiz kecil. Betul. Okey, Saiz cikgu saiz besar. Baiklah. Tablet sesama tadi. Okey, sekarang ni bila kita masukkan dalam air, kita mulakan jam randik. Kita nak tahu berapa minit, berapa saat. Boleh cikgu. Okey. Bila pembuakan dah habis, Mira stopkan, tutup jam randik dan kita tengok berapa masa yang diambil. Masa yang diambil. Okey. Mari cikgu, kita air masuk kita sekali sama ke cikgu? Isi padu air kita? Isi padu air kita sama, 100 cm padu dua-dua ni. Baik. Okey. Kita masukkan sama-sama. Standby. Okey. Jam randik. Baik. 1. Okey, 1 2 3. Wow. Nampak tu macam Okey, ada gelembung-gelembung lah ya. cikgu. Cikgu punya pun ada, Mira punya pun ada. Kalau macam ni Mira kacau boleh tak cikgu? Ke biar saja? Kita biar saja sebab dua-dua ni cikgu tak kacau. Jadi Mira punya pun tak kacau. Baiklah. Okey, cikgu dapati Mira punya dah berhenti. Pengeluaran gelembung tu. Jadi boleh matikan jam randik. Okey. Tapi cikgu punya belum. Yalah cikgu. Okey, kita tunggu dulu. Cikgu punya belum. masih berbuih-buih lagi kat situ. Masih ada lagi. Okey, kita tunggu dulu. Baik. Agak-agak cikgu punya dah berapa saat dah tu? Dah melebihi 30 saat ni. Okey, dah melebihi 60. Okey, sekarang dia dah... Okey, pembuakan dah hampir habis. Kita tunggu sekejap ya. Baik. Manakala kalau cikgu punya dah hampir habis, Mira punya nampak memang macam dah berhenti Dah cikgu. berhenti. Macam dah tak ada dah tu. Ya. Dah, kalau sesama tu, kalau nak cepat, guna yang tu boleh terus minum. Cikgu punya lambat sikit. Okey, kita tunggu. Okey, kira-kira cikgu rasa dia dah larut semua. Okey. Okey. Mari cikgu catatkan. Kita nak tahu beza antara masa yang diambil untuk tablet bersaiz kecil dan masa yang diambil untuk tablet yang bersaiz besar. Okey, yang besar cikgu punya. Ya. Okey, cikgu punya, cikgu dapati jam randik cikgu menunjukkan 1 minit 35 saat. Oh, okey. Maksudnya 95 saat. 95 saat. Okey, 95 saat. Mira punya? Okey, manakala untuk Mira punya pula jam randik menunjukkan 26 saat cikgu. 26 saat sahaja. Okey.
Kita tengok suhu untuk masa untuk tablet besar melarut di dalam air ialah 95 saat. Manakala Mira punya tablet bersaiz kecil. Okey, melarut dalam air selama 26 saat sahaja. Okey, jadi kalau kita nak cepat, okey, kita kena gunakan yang bersaiz kecil. Baik. Okey, penerangan dia kat sini ialah tablet sesama Mira tu dia mempunyai luas permukaan perisipadu yang lebih besar. Saiz kecil, luas permukaan isipadu besar. Jadi bila luas permukaan besar, tablet itu dapat bertindak balas dengan molekul air dengan lebih cepat. Kadar penyerapan tu cikgu kadar lebih cepat. penyerapan, kadar pelanggaran antara molekul air dan juga tablet lebih cepat. Berbanding dengan yang cikgu buat tadi dalam tablet yang besar, bersaiz besar. Itu beza dia antara dua uji kaji inilah. Walaupun kita menggunakan asalnya tablet itu tablet yang bersaiz sama sahaja. Itu dia penjelasan cikgu tentang saiz. Faktor saiz bahan. Ya, kalau saiznya lebih kecil, permukaannya lebih besar, maka pelanggaran antara molekul itu lebih pantas. Betul cikgu ni Betul. Okey, kalau macam tu kita nak tahu lagi faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kadar tindak balas kimia, tapi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kejap lagi cikgu ni nak sampai ni. Nak bagi cikgu ni air lah, nak hidangkan air sejuk dekat cikgu ni. Kalau buat air minuman sejuk, buat air kopi, air semua macam sedap je. Bolehlah. Macam tu. Mira letak dulu air. Air sejuk dah ada. Tuang air sejuk. Okeylah, cukuplah ni. Separuh ni. Masukkan kopi. Kenapa lama sangat nak larut kopi ni? Alamak, macam tak jadi je ni. Cikgu ni! Sampai dah cikgu ni kat rumah saya. Terkejut saya cikgu. Itulah, sedapnya bau kopi ni. Rasa macam nak minum kopi lah hari ni. Tapi macam tak jadilah cikgu air kopi saya ni sebab dia macam tak larut. Mira nak sediakan kopi sejuk untuk cikgu kan? Jadi Mira terus guna air sejuk. Yelah cikgu. Senang macam tu. Okey, sebenarnya ada cara yang lagi mudah. Ya ke? Mira buat semula. Okey, cikgu tunjukkan cara dia. Okey, guna cawan yang baru. Okey, guna air panas. Air panas? Kita guna air panas supaya kopi yang kita bancuh tadi tu cepat larut. Okey. Maksudnya walaupun nak buat minuman sejuk? Nak buat minuman sejuk, kita kena guna air panas juga. Mira letak kopi dulu boleh cikgu? Boleh, letak kopi dulu. Kemudian gunakan sedikit air panas. Letak kopi dulu. Mira masukkan kopi. Lepas tu masukkan air panas dulu cikgu. Air panas. Cepatnya cikgu. Dah larut dah cikgu. Dah larut. Nampak warna pun dah sekata. Ya. Okey, Mira boleh kacau. Baiklah, Mira kacau. Okey, kacau. Okey, tak payah kacau banyak pun sebab air panas tu dah memang melarutkan kopi tersebut. Okey, nak buat kopi ais kat cikgu kan? Betul. Okey, masuk air sejuk. Wah, tambah pula dengan air sejuk. Tambah air sejuk. Okey, lepas ni boleh tambah air batu. Maksudnya, kalau kita nak buat air minuman sejuk pun sekalipun, tidak perlu guna air sejuk secara terus. Begitu. Larutkan dulu dengan air panas. Okey, patutlah cikgu kalau kita tengok warna pun berbeza. Kalau yang ini masih ada mendakan. Ada mendakan kat bawah. Maksudnya dia belum larut habis. Betul. Belum kesemuanya larut. Okey, ini perbezaan dia cikgu. Maksudnya walaupun nak buat air sejuk, kena letak air panas juga air terlebih panas. dahulu. Okey, tapi apa pula kaitannya tu cikgu dengan faktor tajuk tindak balas kimia kita? Tajuk yang seterusnya hari ini ialah, okey. Jom kita tengok kat sini.
Okey, faktor yang kedua ialah faktor suhu yang mempengaruhi kadar tindak balas kita. Macam Mira buat tadi, satu menggunakan air sejuk terus, satu lagi menggunakan air panas, seterusnya menambahkan dengan air sejuk. Baiklah. Okey, ini contoh lain. Penggunaan kaitan suhu bahan tindak balas. Okey, pernah tak kita mencuci pakaian dengan suhu yang tinggi? Contohnya dekat kita pergi kedai Dobi, okey, kita ada mesin basuh yang kita boleh naikkan suhu dia. Betul. Okey, apakah tujuan tersebut? Okey, penggunaan suhu yang lebih tinggi boleh membunuh virus, seterusnya dapat meningkatkan kualiti kebersihan pencucian. Malah suhu yang tinggi juga boleh mempercepatkan pencucian. Okey, dari segi kimianya, suhu yang tinggi mempunyai zarah-zarah yang ada dalam air. Okey, cikgu merujuk kepada air dan kopi tadi. Zarah-zarah pada air dan juga pada molekul-molekul kopi tadi mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Suhu dia ada kaitan dengan tenaga kinetik. Yeah. Suhu tinggi, tenaga kinetik juga tinggi. Okey. Baik, tenaga kinetik ni ialah tenaga yang pergerakan zarah tu. Oh, pelanggaran antara zarah tu, cikgu, antara zarah. Jadi kalau air sejuk, tenaga kinetiknya rendah. Zarah bergerak perlahan. Jadi tindak balas antara air sejuk, molekul air sejuk dengan kopi menjadi lambat. Disebabkan itu tadilah. Okey. Ya. Baik. Okey, kita ada okey, seterusnya cikgu pergi kepada faktor kepekatan. Ini adalah faktor ketiga aplikasi yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang ni kita kena buat aktiviti. Okey, boleh cikgu? Okey, kita buat aktiviti. So cikgu kita ada kat sini. Okey, kita nak ambil masa jugalah kerana kadar tindak balas ni kadar ialah yang berkaitan dengan masa. Baik. Okey, kita ketepikan yang tu. Ini tentang faktor suhu. Sekarang kita nak masuk tentang faktor kepekatan, boleh cikgu? Faktor kepekatan. Mira rasa kalau kepekatan tinggi ke atau kepekatan rendah yang meningkatkan kadar tindak balas ataupun masa yang mana je lebih cepat? Kalau Mira rasa kalau semakin pekat, semakin lama kadar tindak balas tu, cikgu. Kalau semakin pekat, maksudnya semakin tinggi kepekatan, maksudnya bahan zat terlarut tu banyak. Bahan kimia tu banyak. Bila banyak, dia akan cepat berlanggar. Kepekatan tinggi maksudnya zarah per molekul per isi padu banyak. Wah. Bila zarah banyak, tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat. Ya. Berbanding dengan kepekatan rendah, zarahnya sikit. Macam masih faham. kurang jelas, tapi kita boleh tengok Tak dengan apa. eksperimen kan, cikgu? Kita buat uji kaji. Okey. Inilah tujuan kita buat kimia kan. Okey, ini ada cikgu ada Air suling. 80 ml, 80 cm padu air suling. Okey, cikgu ada kelalangkun, Mira pun ada kelalangkun. Okey, untuk cikgu akan masukkan air berkarbonat. Baiklah. Okay, air berkarbonat sebanyak 200 cm padu ke dalam kelalangkun. Ini cikgu. Okay, Mira cikgu nak air berkarbonat Mira. Okey, kita tunggu dulu. Nanti terkeluar buih dia kan, cikgu kan? Okay, Kenapa ya cikgu guna air berkarbonat, tahu tak? Mungkin kerana air berkarbonat lebih tinggi kepekatan ni, cikgu? Ya, air dari segi kepekatan, sebenarnya dalam air berkarbonat ni kita ada asid. Asid ya. Okey. Asid. Jadi kita ganti asid lah sebab kita kan aplikasi dalam kehidupan. Okey. Kita dekat luar sana ramai yang menggunakan menyukai air berkarbonat. Sebenarnya air berkarbonat adalah sejenis asid lemah. Ya. Okey. Okey, jadi maksudnya cikgu, bahan yang cikgu guna pakai sekarang ni sangat mudah untuk murid-murid di rumah dapati kan, cikgu? Betul. Untuk mereka sendiri buat uji kaji ini di rumah bagi meningkatkan lagi pemahaman mereka. Betul, cikgu? Betul. Okey, ini Mira punya. Kalau Mira punya macam kurang sikit berbanding Mira dengan cikgu. kena tambah air supaya air berkarbonat Mira tu lebih cair atau lebih rendah kepekatannya. Ya. Okey, jadi Mira tambah air, tambah cikgu. air. Okey. Berapa banyak Mira nak kena tambah ni, cikgu? Tambah 80. Cuba tambah sampai paras cikgu ni lah. Melebihi 100 ml. Mira letak dalam ni dulu, cikgu Boleh? Boleh? Okey, 80. Okey. Alright. 80
Sikit lagi. Oh, okey. Terlebih dah cikgu. Macam mana? Okey. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Okey, baik. Dah, lepas tu Mira Okey, tuang pula masukkan dalam ni. tuang dalam tu Sehingga sehingga mencecah. parasnya melebihi 100. Melebihi 100. Okey, sikit lagi ke cikgu? Dekat sini. Sikit lagi. Alright, sampai garis Okey, line. okey dah. Okey, terlebih sikit cikgu. Boleh Okey, cikgu? tak apa. Okey, tak apa. Seterusnya kita nak masukkan gula-gula bermentol ke dalam air berkarbonat ini dan kita nak tengok pembuakan berlaku. Wow. Okey, sementara kita masukkan tu, okey, caranya ialah sebaik saja kita masukkan gula-gula bermentol, kita Baik. masukkan 3 biji gula-gula bermentol, kita perlu mulakan janrandik. Kemudian kita catatkan masa. Okey, bila pembuakan habis, Mira tutup jam randik. Okey. Cikgu pun sama. Baik cikgu. Alright, kat sini kita ada Mira punya berkepekatan rendah atau cair. Cikgu punya berkepekatan tinggi atau lebih pekat. Ya. Baik, kita tukar Bekas cikgu bekas ya supaya lebih jelas. Lah, kalau macam tu Mira ambil bekas di bawah. Okey cikgu. Tak macam ni. Okey, Satu kita cikgu ada punya. gula-gula bermentol Ya. sebanyak 3 biji. Okey, macam pertandingan juga, Okey, kita cikgu. nak catat masa, kita nak tengok siapa Ya. pembuakan yang radah siapa. Okey, pembuakannya berlaku dengan lebih cepat. Ya. Okey, jom kita mulakan. 1, 2, 3. Okey, sekarang pembuakan sedang berlaku. Ada gelembung-gelembung gas yang keluar. Ya. Okey. Wah. Cikgu akan hentikan masa bila buih ataupun gelembung di atas tu hilang. Okey, Bukan baiklah. yang bawah, kita tengok yang atas lah. Maksudnya di bahagian atas Di ni, bahagian cikgu, atas tu. Itu kita panggil pembuakan. Okay, pembuakan. Okey, kalau tengok daripada segi pembuakan buihnya, Mira punya macam masih banyak keluarkan buih ni cikgu. Masih lagi aktif Ya. mengeluarkan gelembung gas tu. Cikgu Okey, punya macam untuk dah agak keluar sikit. Okey, cikgu hentikan kat sini sebab cikgu rasa dia dah bertindak balas. Pembuakan dah sudah tak ada. Ya. Okey, untuk Mira dia masih lagi aktif. Masih lagi, cikgu. Pembuakan masih lagi berlaku. Okey, kita tengok, kita tunggu. Cikgu punya dah slow sikit. Alamak, saya punya dah lebih 1 minit ni cikgu. Dah lebih 1 minit je. Okey. Kita teruskan lagi. Pembuakan berlaku. Kalau cikgu punya dah hampir tamat, saya punya masih ada sikit tapi dalam keadaan yang lebih perlahan cikgu. Dan perlahan. Cikgu rasa Mira boleh hentikan sebab pembuakan tu maksudnya gelembung yang sangat banyak. Okey, kalau macam tu Mira Dia dah hentikan habis cikgu lah. Okey, Mira hentikan dia. Baik. Okey, sekarang cikgu nak catat. Kita nak tengok. Okey, masa yang mana lebih singkat. Baiklah, untuk yang air berkarbonat berkepekatan tinggi tadi, cikgu yang buat. Okey, itu set cikgu berkepekatan tinggi. Jadi cikgu dapati masa dia 60 saat atau 1 minit. Cikgu tulis dalam saat lah. 60 saat. Baik, Okey. yang Mira pula? Mira punya pula 1 minit 25 saat. 1 minit 25 saat maksudnya 85 saat cikgu. 85 saat. Okey, dari sini kita nampak kepekatan tinggi akan menyingkatkan atau masa akan menjadi pendek, lebih pendek. Manakala kalau kita guna bahan berkepekatan rendah macam asid yang ada dalam air berkarbonat, okey, masa yang diambil lama iaitu 85 saat. Baik, itulah yang kita nak belajar dalam tajuk faktor kepekatan hari ini. Okey, cikgu boleh explain lagi? Boleh cikgu? Alright, dekat sini contoh lain selain daripada tindak balas antara gula-gula bermentol dengan air berkarbonat yang berasid tadi. Okey, dalam kehidupan kita, okey, berlakunya hujan asid. Okey, hujan asid ni adalah salah satu masalah persekitaran lah, masalah pencemaran alam. Okey, kalau nak dibandingkan hujan asid, okey. Okey, untuk yang ni hujan asid berlaku lebih tinggi di dalam di kawasan perindustrian. Contohnya di kawasan yang banyak kilang-kilang. Ya. Okey, kawasan kilang dia akan membebaskan banyak gas-gas beracun, gas-gas berasid. Apabila ada hujan, air hujan akan melarut dalam zarah-zarah berasid tadi, seterusnya menghasilkan hujan asid.
ianya berbeza. Kalau di kawasan perumahan, kita tak ada kawasan industri, tak ada rumah yang menghasilkan gas-gas yang beracun. Jadi kepekatan hujan asid yang di kawasan perumahan adalah rendah ataupun tiada langsung kehadiran hujan asid. Kalau macam tadi dalam industri, kehadiran hujan asid sebab air hujan tu mempunyai asid yang berkepekatan tinggi. Jadi bahaya hujan asid ni kepada kehidupan kita, macam bahaya asid jugalah. Ya. Bahaya asid boleh mengakis. Betul. Kan? Boleh mengakis bangunan, struktur-struktur besi ataupun logam, contohnya seperti jambatan, bangunan dan sebagainya lah. Betul. Okey, contoh yang kedua, karbon monoksida. Okey, yang berkepekatan tinggi di dalam sesebuah kenderaan yang bertutup. Biasa kalau kita naik kenderaan, kita memang buka pendingin hawa dan kita memang akan tutuplah kereta kita. Betul. Jadi karbon monoksida ni terhasil daripada pembakaran enjin. Dia akan masuk ke dalam ruang kereta kita. Oh. Kalau jumlah karbon monoksida yang terhasil tu terlalu banyak, okey, dia akan boleh menyebabkan keracunan kepada pemandu dan juga penumpang kereta tersebutlah. Baik. Jadi Mira dah dapat sesuatu tak tentang faktor kepekatan yang kita baru buat ni dan juga faktor suhu tadi? Okey, Mira dah dapat cikgu, tapi Mira ada satu soalan nak tanya cikgu. Okey, apa tu? Tentang kepekatan cikgu. Kepekatan tadi, bagaimana pula kalau kita ambil ubat, satu kita menggunakan kepekatan ubat yang tinggi, yang pekat, satu kepekatan yang agak cair sikit. Macam mana daripada macam orang tu makan ubat tu, macam mana cikgu penyerapan dia? Bagus soalan Mira tadi tu. Okey, Mira kata satu Keadaan makan tindak balas ubat tu, dalam cikgu. dalam keadaan yang pekat kan, maksudnya berkepekatan tinggi. Satu lagi mungkin dicampur air jadi berkepekatan rendah. Sebenarnya amount kedua-dua ubat tu samalah kan. Okey, sebenarnya yang berkepekatan tinggi akan lebih cepat menyerap. Dia perut kita akan menyerap dengan lebih cepat kerana dia kepekatan tinggi ni maksudnya zat terlarut tu, ubat yang terlarut tu lebih banyak. Bila lebih banyak, pelanggaran antara zarah ubat dengan kadar penyerapan tu akan meningkat. Jadi dia akan meningkatkan masa lah untuk penyerapan. Baik. Kalau yang cair, kalau berkepekatan rendah, kadar penyerapan dia rendah. Maksudnya akan mengambil masa yang lama kerana bilangan zarah ubat tu kurang. Yep, baik. Itu dah sedikit penjelasan cikgu bagi kepekatan dan juga untuk suhu. Kalau suhu yang macam awal-awal cikgu dah jelaskan tadi tentang buah pisang kita tadi tu cikgu. Lupa pula pada buah pisang tadi kan. Sebabkan buah pisang tu. Itu suhulah tu. Itu faktor suhu. Yep. Kalau suhu yang sejuk, mungkin orang kata kadar tindak balas kimia dengan bakteria sedikit perlahan, sebab itulah buah tu lebih segar berbanding kalau kita letak di luar. Okey, itu penerangan tentang kadar tindak balas kimia bagi suhu dan kepekatan. Kita berhenti berehat seketika kerana selepas ini ada lagi satu eksperimen yang Cikgu Nick nak terangkan kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas. TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas Didik TV KPM, di mana hari ini kita belajar mata pelajaran kimia untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya kadar tindak balas kimia. Dan cikgu, di segmen ini apa pula faktor kadar tindak balas kimia yang seterusnya yang ingin Cikgu Nick kongsikan? Baik, terima kasih Mira. Okey, kita dah sampai ke faktor yang terakhir, iaitu faktor mangkin. Jadi apa aplikasi faktor mangkin dalam kehidupan harian kita? Sebelum tu Mira, cikgu nak bagi tahu apakah yang dimaksudkan dengan mangkin. Okey, mangkin ialah bahan kimia yang mengubah kadar tindak balas, tetapi bahan kimia itu sendiri
mengalami sebarang perubahan kimia pada akhir tindak balas. Itu maksud dia mangkin. Baiklah, kita ada dua jenis mangkin. Okey, iaitu mangkin positif dan mangkin negatif. Okey, cikgu terangkan tentang mangkin positif. Mangkin positif ialah mangkin yang meningkatkan kadar tindak balas. Contohnya dalam industri, kita nak menghasilkan bahan hasil industri itu dengan lebih banyak. Jadi kita tambahkan mangkin positif. Walau bagaimanapun, ada hasil industri yang kita perlukan hanya sedikit hasil dia. Okey, kalau kita tingkatkan mangkin, mungkin dia akan penghasilan tu tidak optimum. Jadi itu kita perlukan mangkin negatif. Tidak semestinya yang positif itu lebih baik. Sebenarnya dua-dua tu ada kelebihan dia. Baiklah, ini contoh penggunaan pemangkin negatif di dalam enjin kereta. Okey, ini aplikasi lah. Baiklah, sistem penyejuk enjin kereta merupakan salah satu contoh kepada pemangkin negatif. Mira, pemangkin ialah nama lain untuk mangkin, sama jugalah. Kita boleh panggil mangkin ataupun kita boleh panggil pemangkin. Baiklah, apa yang jadi pada enjin tadi? Sistem ini dapat membantu menyejukkan enjin dan menyelamatkan enjin daripada kerosakan akibat suhu yang tinggi. Ini pemangkin negatif yang bermanfaat kepada manusia. Baiklah, okey. Sekarang Mira, cikgu nak tanya, Mira mungkin dah faham tentang mangkin. Okey, mangkin. Boleh tak Mira terangkan apakah maksud mangkin dan apa kategori mangkin tadi? Mangkin ialah satu bahan yang mengubah kadar tindak balas kimia, cikgu. Betul. Dan mangkin pun ada dua kategori, iaitu mangkin negatif dan mangkin positif. Bagus, Mira ni bagus. Dia cakap dengan apa yang cikgu cakap. Okey, cikgu boleh bagi 5 bintang untuk Mira sekarang. Wah, saya dapat 5 bintang. Terima kasih cikgu. Baiklah, seterusnya untuk kita nak dapat mengukuhkan lagi pengetahuan yang cikgu ajar daripada mula-mula faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas sampailah faktor yang keempat ini. Marilah kita menjawab soalan pengukuhan. Wah, ada soalan pengukuhan Okey, lah. ada soalan pengukuhan. Baiklah, soalan yang pertama. Okey, kita ada dua gambar kat sini. Mira, ini adalah soalan SPM 2018. Cikgu olahkan soalan ni. Okey, soalan yang lebih kurang sama macam soalan SPM 2018. Baik. Soalannya bertanya, dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat? Okey, terangkan. Kalau kita ini memang benda yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Kita nampak situasi satu, kita masak sate, daging dalam bentuk sate. Maksudnya dalam cebisan yang kecil. Manakala situasi dua ni, kita masak steak ataupun kepingan daging. Okey, kita tahu kepingan daging lebih besar daripada sate. Baiklah, Mira rasa yang mana ya? Yang cepat masak? Yang cepat masak ya. Kalau antara sate dan juga kepingan daging, saya rasa yang cepat masak ialah sate, cikgu. Sate kan? Maksudnya situasi satu lah Mira situasi kata. Satu. Betul ke Boleh tak cikgu tahu kenapa Mira pilih situasi satu? Sebab macam cikgu katakan tadi, sate merupakan kepingan daging yang kecil. Jadi bila saiz zarahnya kecil, permukaannya lebih besar. Luas permukaan lebih besar, jadi lebih mudahlah molekul pelanggaran tu berlaku. Jadi lebih cepatlah dimasak. Baik, bagus Mira ni. Betul ke cikgu? Betul. Okey, zarah permukaan daging pada sate lebih besar perisi padu. Jadi lebih banyak tenaga haba boleh menyerap. Jadi sate ataupun daging itu akan cepat lebih masak, akan lebih cepat masak berbanding dengan situasi yang dua ini. Baiklah, penjawapan dia. Okey, jawapan situasi satu betul. Mira jawab tadi betul. Okey, ini penerangan dia. Saiz zarah adalah lebih kecil dan jumlah luas permukaan lebih besar pada situasi satu. Okey, maka kadar tindak balas meningkat. Kadar tindak balas situasi satu meningkat dan daging itu boleh dimasak dengan lebih cepat. Yang penting cepat. Okey, meningkat. Kadar tindak balas meningkat maksudnya masa yang diambil cepat. Okey, bagus Mira. Kemudian kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan pengukuhan yang seterusnya. Ini macam ada kaitan dengan pisang tadilah dalam peti sejuk. Okey, ini adalah faktor suhu ya. Baiklah, di dalam peti sejuk, okey, suhu apa yang boleh melambatkan pembiakan bakteria yang merosakkan makanan?
Kalau untuk melambatkan pembiakan bakteria, kita memerlukan suhu yang rendah, cikgu. Bagus. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Terima kasih, cikgu. Okey, suhu yang lebih rendah ni akan melambatkan pembiakan bakteria supaya bakteria kan dia mengurai bahan organik. Jadi dia tak aktif untuk menguraikan bahan organik. Jadi makanan kita akan lebih tahan lama. Baiklah, soalan yang terakhir. Okey, ini dalam industri pembuatan amonia. Okey, dalam industri pembuatan amonia atau NH3 dihasilkan daripada gabungan terus antara gas nitrogen dan hidrogen. Okey, amonia digunakan untuk membuat baja bernitrogen dan macam-macam lagi fungsi amonia dalam industri. Baiklah, amonia, okey, kita telah mengubah dia punya faktor dengan dua cara. Okey, kita ubah dia dari segi suhu dan juga tekanan. Okey, jika kita tambahkan suhu, Baik. okey, penghasilan amonia dalam industri akan jadi menurun. Ya. Okey. Kemudian, jika kita tambahkan tekanan, peratusan amonia akan bertambah. Ianya dalam industri ini penghasil amonia bergantung kepada keperluan ataupun kehendak berapa banyak amonia yang ingin dihasilkan. Kalau kita guna suhu yang terlalu tinggi, macam yang penerangan jawapan pertama ini, bila suhu yang terlalu tinggi, banyak molekul-molekul amonia akan terbebas. Dia kita tak boleh kumpul. Seterusnya akan merugikan kita. Jadi suhu yang tinggi tidak berapa sesuai untuk penghasilan amonia. Sebaliknya, kalau menggunakan tekanan yang tinggi, peratusan ataupun penghasilan amonia akan lebih optimum. Seterusnya, kita sampai ke kesimpulan daripada awal siaran sampai akhir siaran. Baiklah, faktor yang pertama yang telah kita belajar tadi ialah faktor saiz. Saiz yang kecil memberikan luas permukaan perisi padu yang terdedah lebih tinggi. Maka kadar tindak balas lebih tinggi. Faktor yang kedua ialah faktor kepekatan. Kepekatan tinggi ataupun kepekatan bahan tindak balas tinggi akan menghasilkan kadar tindak balas yang tinggi. Faktor yang ketiga ialah faktor suhu. Perbezaan suhu memberi kesan kepada proses tindak balas. Contohnya, suhu tinggi akan menghasilkan kadar tindak balas yang lebih tinggi. Dan yang akhir sekali yang baru kita belajar tadi ialah faktor mangkin. Kehadiran mangkin boleh membantu meningkatkan kadar tindak balas. Ini adalah kesimpulan daripada yang kita belajar hari ini. Ini pun kesimpulan kita juga. Bagaimana dengan murid-murid kat rumah? Murid setelah belajar mengikuti siaran kita tadi, murid dapat menjelaskan dengan contoh aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Bila sebut aplikasi, ingat dalam kehidupan kita. Baik, Mira, semua yang cikgu dah, bahan-bahan yang cikgu dapat ni ataupun murid-murid kita yang dekat rumah nak mendapatkan bahan pengajaran dan pembelajaran, bolehlah melawat ke portal Sumberku seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Betul tu. Baik. Terima kasih Cikgu Nick. Jangan lupa untuk pergi ke portal Sumberku untuk mendapatkan bahan rujukan bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid dalam tajuk kita pada hari ini. Dan Cikgu, macam mana dengan Mira punya prestasi hari ini? Mira jawab tadi ada betul, ada salah sikit. Macam mana Cikgu prestasi Mira hari ini? Sebelum tu Cikgu nak tanya, Mira daripada skala 1 hingga 10, Mira rasa faham tak apa yang Cikgu ajar ni? Mira faham Cikgu. Dalam skala berapa tu? 1 hingga 10. Mira rasa dalam 9.9 boleh tak Cikgu? Sebab ada salah sikit tadi. Ya, betul. Maksudnya Mira adalah murid yang sangat bijak. Dia dengar apa yang Cikgu cakap, dia faham apa yang Cikgu cakap. Okey, Cikgu pula nak bagi bintang kepada Mira. Cikgu bagi 5 bintang untuk Mira. Terima kasih Cikgu dapat 5 bintang. Cemerlang lah Cikgu Cemerlang sangat. InsyaAllah, terima kasih. Dan juga kepada murid-murid di rumah, diharapkan anda pun turut cemerlang juga dalam mata pelajaran dan juga dalam topik kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Nick. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat Cikgu Ilda. Terima kasih murid-murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.